Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya muliakan sahabat saya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syed Putra Haizam bin Shihab Hafizahullah. Yang saya muliakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Khairil Al-Ghayawi Hafizahullah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Review, imam-imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ini malam kita menyambut bersempena Maulid Akbar, yang kita ingin menghidupkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Kita ingin menghidupkan kecintaan itu dalam jiwa anak-anak kita, generasi anak-anak kita, agar hati mereka terpaut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah, Rasul yang dihantar oleh Allah SWT untuk memimpin kita, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana jalan yang lurus untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kita bagaimana untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini dengan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridai oleh pencipta kita. Maka menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghidupkan makna-makna dan juga hakikat cinta, nafas-nafas cinta di dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita, dalam sanubari kita, dan juga dalam diri anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka tumbuh membesar dalam keadaan mereka cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta pada Rasulullah adalah pintu untuk menggapai cinta Allah. Kerana Rasulullah adalah pintu untuk seseorang itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersempena dengan Hari Maulid Akbar, kita sambut kelahiran Nabi SAW, saya ingin berkongsi berkenaan dengan kisah kelahiran Nabi SAW, supaya kita dapat mengenal kemuliaan yang Allah SWT kurniakan kepada Rasulullah, keistimewaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, sehingga kita menyadari bahawa Rasulullah, seorang yang diutus oleh Allah kepada kita ini, bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa, sangat istimewa. Lalu seseorang yang mengikuti seseorang yang Allah Ta'ala istimewakan, maka seseorang itu menjadi istimewa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di dunia ini, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah Ta'ala telah mengatur cantik, mengatur dengan indah. Ini sebelum lahirnya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala datangkan Nabi Isa AS yang kelahirannya penuh dengan keajaiban, yang kelahiran penuh dengan perkara yang luar biasa, sesuatu yang pelik, sesuatu yang ajaib dengan kelahiran Nabi Isa AS. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan, Allah Ta'ala mengaturkan bahawa kelahiran Nabi Isa itu sebelum Nabi Muhammad SAW. The birth of Nabi Isa AS was just before the birth of Rasulullah SAW. Tetapi jarak masa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah 570 tahun. 570 tahun antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang 570, kerana Rasulullah SAW lahir pada 571 Masihi. Dan Masihi ditandakan permulaannya daripada kelahiran Nabi Isa AS. Juga begitu, sudah tentu ada hikmah yang besar kenapa 570 tahun begitu jauh beza jarak antara seorang Nabi dengan Nabi yang lain. Sedangkan pada zaman Nabi Isa dan pada zaman Nabi-Nabi sebelumnya, ramai Nabi yang diutus silih berganti. Kadang-kadang dalam satu era, dalam satu zaman, terdapat beberapa orang Nabi.
Zaman Nabi Isa itu sahaja ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Imran, ramai Nabi. Ya. Satu zaman itu kadang zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim yang lain Nabi Ismail, cucunya Nabi Yaqub, sepupu Nabi Ibrahim Nabi Lut alaihi salam. Satu zaman ramai Nabi, silih berganti. Tak sempat satu Nabi meninggal, Nabi yang lain telah diutus. Akan tetapi Allah Ta'ala takdirkan cantik antara Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratusan tahun. Ratusan tahun ini sehingga takdir Allah SWT jadi dunia ini menjadi begitu gelap dengan begitu zulumat dengan kejahilan. Manusia sudah semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Arab itu dipanggil sebagai Arab Jahiliyah. Tetapi sesiapa yang mengkaji sejarah akan dapat mengetahui pada zaman itu, zaman yang penuh kegelapan di mana sahaja tamadun. Tamadun Yunani, tamadun Rom, tamadun Parsi, tamadun Hindi, India, tamadun Cina. Semua dalam keadaan kezaliman, dalam keadaan kegelapan. Dan keadaan yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan penindasan. Maka lahirnya Nabi SAW itu dapat fix up semua kerosakan yang berlaku di dunia itu. Di situ Allah SWT ingin menzahirkan kemuliaan Rasulullah SAW. Semua yang Allah Ta'ala atur untuk Rasulullah, segalanya untuk menonjolkan dan untuk memunculkan, untuk menzahirkan keistimewaan Rasulullah SAW. Seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Putra Haizam sebentar tadi, bagaimana suatu tempat yang tandus, yang kering kontang, yang batu batan, tidak ada pokok yang tumbuh. Seseorang yang pergi ke Mekah itu penuh dengan batu batan sahaja. Gunung-gunungnya pun, bukitnya pun batu batan semua. Hardly untuk pokok nak tumbuh di Mekah tersebut. Akan tetapi boleh ada penempatan. Allah Ta'ala munculkan air Zam-Zam sehingga Bani Jurhum datang melihat Siti Hajar bersama anaknya yang masih kecil, masih merah, Nabi Ismail AS, minta izin untuk duduk situ, dan bermula dari situ muncul penempatan penduduk. Semakin lama semakin ramai, semakin lama semakin ramai, sehingga menjadi pusat perniagaan. Pertanian tidak ada, tapi menjadi pusat perniagaan. Menjadi kecemburuan daripada orang-orang luar. Itu Abrahah daripada Yaman membawa tentera bergajah ingin menghancurkan Kaabah kerana jealous dengan Kaabah. Sebab orang-orang Arab ini semua berniaga ke Mekah kerana di situ ada Kaabah. Jadi dia bina Kaabah daripada emas di Yaman, di Sana'a. Jadi yang ini dibawa tentera bergajah ingin hancurkan supaya bertukar pusat perniagaan daripada Mekah hingga ke Yaman. Akan tetapi dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihancurkan tentera bergajah. Demikian penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Mekah ini. Sesuatu yang luar biasa. Sebab suatu tamadun itu seperti mana Ustaz Syed Putra beritahu tadi, kita kaji mana-mana tamadun, pasti di situ masih ada punca laut ataupun punca air seperti sungai dan sebagainya. Kaji tamadun Mesir, kaji tamadun Mesopotamia, kaji tamadun India dan juga China, kaji tamadun Yunani, Rom dan Parsi. Tidak ada yang seperti bumi Arab. Di Mekah itu Rasulullah membinanya. Mekah dan Madinah, tempat yang tandus. Mekah tempat lahir Nabi SAW. Tapi Allah nak tunjukkan, daripada tempat yang kering kontang seperti ini, daripada tempat yang tandus ini, akan lahirnya seseorang yang akan membawa civilization yang sangat hebat, yang akan memeranjatkan seluruh dunia ini dengan para pemikir, dengan para falsafah, dengan para cerdik pandai. Dunia ini akan hairan dan merasa ajaib dengan ketamadunan, peradaban dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kini para saintis pun hairan dengan Nabi SAW. Berapa ramai saintis masuk Islam, berapa ramai saintis masuk Islam, terperanjat bagaimana data saintifik yang begitu spesifik, yang begitu tepat secara precise disebutkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lampau,
Di tengah-tengah padang pasir yang ketika itu tidak ada mikroskop, tidak ada teropong, tidak ada teleskop, tetapi dapat menyatakan data saintifik yang tepat. Berapa ramai saintis daripada pelbagai bidang masuk Islam. Maka demikian Rasulullah SAW itu Allah telah munculkan di tengah-tengah Arab jahiliyah. Arab ketika itu tidak pernah menghidu sebarang ketamadunan. Tidak ada peradaban. Tidak ada tamadun Arab. Kita boleh cerita tamadun Rom, tamadun Parsi, tamadun Yunani. Kita tak akan pernah dengar tamadun Arab. Kerana ketika orang Arab sejak zaman dahulu kala tidak pernah mencapai sebarang tamadun. Kerana apa? Kerana mentaliti orang Arab itu penuh dengan kejahilan, penuh dengan pergeseran, peperangan antara satu sama lain. Mereka bertelingkah, mereka berbalah. Hanya kerana perkara-perkara yang remeh, mereka sanggup bergaduh, berketurunan-keturunan. Hanya sebab perkara dan alasan yang remeh. Maka bangsa Arab itu mereka tidak pernah mencium ketamadunan. Mereka hidup dalam jahiliyah. Tamadun luar, mereka membesarkan empire mereka. Rom, Parsi, Yunani. Mereka membesarkan empire mereka. Dan dalam mereka membesarkan empire mereka, mereka tidak ada selera untuk mengambil tanah Arab sebagai tanah jajahan dan tanah takluk mereka. Kerana apa? It is simply because the people of Arab is there. Mereka tak nak. Mereka tak nak orang Arab jadi kita punya folk, kita punya rakyat. Kita tak nak orang Arab jadi kita punya subjek dalam negara kita. Kita boleh luaskan empire kita di timur dan di barat, tapi leave Arab people alone. Kita tak ada selera. Kita ambil Arab jahiliah jadi subjek kita, jadi rakyat kita. Nanti berjangkit kejahilan mereka kepada rakyat kita. Dan biar mereka nak bergaduh, gaduh mereka sendiri. Ini suatu bangsa yang susah nak disatukan. Orang tamadun zaman dahulu semua dah, mereka akan jaga sepadan. Arab-Arab ni mereka akan jaga sepadan. Yang ini kita tak nak ambil. Kita akan luaskan ke mana sahaja. Rom, Parsi. Rom itu sampai ke Turki, sampai ke Istanbul, Konstantinopel. Mereka luaskan empire mereka. Tapi Arab, mereka tak mau bangsa Arab. Mereka tak ada selera. Sebab itu apabila Rasulullah SAW dalam masa yang sangat singkat, 23 tahun, dapat menyatukan seluruh Arab. Dan ketika Haji Wida, 124,000 para sahabat Nabi berkumpul di sisi Rasulullah SAW. Ini memeranjatkan seluruh tamadun dan kerajaan yang berada di luar Arab. 23 tahun adalah masa yang sangat singkat, tuan-tuan. Sangat singkat untuk nak satukan. 23 tahun. Kita ambil di Malaysia ini, kalau ada satu kelompok dia ingin cuba satukan orang Melayu, berapa puluh tahun sejak merdeka. Daripada tahun 1957 and we are 2000 and we are almost 2023. Tak bersatu-satu. Sambut merdeka dah ke 60, ke 61, ke 62, dah ke berapa dah? Merdeka. Bila nak bersatu orang Melayu? Punya payah. Kalau bangsa Melayu yang lembut begini susah nak bersatu, bagaimana bangsa Arab? Bangsa Arab kalau dia cakap berbual biasa-biasa pun macam gaduh. Kita kata, dia ni cakap biasa ke cakap gaduh ni? Orang ni. Orang Arab ni cakap pun macam gaduh-gaduh gitu. Tapi memanglah, saya yang duduk 3 tahun di dunia Arab ni memang tahulah perangai orang Arab. Ya, kita memang tahu perangai orang Arab ni bagaimana. Tengok perangai orang Arab, kita ingat bagaimana Rasulullah boleh satukan bangsa Arab. Ajaib. Bangsa Arab yang seperti ini, yang sekarang kita dapat tengok dengan mata kasar. Saya duduk 3 tahun dunia Arab. Subhanallah. Macam mana Rasulullah boleh satukan satu bangsa yang macam ni punya mentaliti. Ya. Bahkan zaman sekarang pun Allah tunjuk, tengok bagaimana bangsa Arab mereka boleh berpecah atau satu sama lain. Mereka tak ambil indah, tak ambil peduli antara satu sama lain, bersaing atau satu sama lain, bergaduh dan sebagainya. Susah. Arab pun susah nak bersatu. Semua itu menunjukkan kepada keistimewaan Rasulullah SAW. Bagaimana dalam masa 23 tahun
menyatukan seluruh bangsa Arab yang betul-betul setia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua setia di bawah satu payungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan mereka, mereka telah muncul menjadi suatu peradaban dan tamadun yang seluruh dunia tak pernah menyaksikan tamadun yang sehebat ini. Apabila Rasulullah membawa ilmu, daripada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, muncul tamadun yang manusia tak pernah lihat kecemerlangan, kegemilangan tamadun yang seperti ini. Bermula daripada zaman Rasulullah, disambung oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tak sempat lama, 2 tahun saja kemudian meninggal. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar lama, 10 tahun. 10 tahun zaman Sayyidina Umar saja seluruh dunia sudah hairan bagaimana satu orang khalifah Amirul Mukminin, 2/3 dunia pada ketika itu sudah berada di bawah Islam. 2/3 dunia pada ketika itu. Dalam masa yang singkat, tuan-tuan. Disambung dengan Sayyidina Uthman, disambung oleh Sayyidina Ali, kemudian Bani Umayyah, kemudian peradaban ilmu pada zaman Bani Umayyah, kemudian disambung dengan Bani Abbasiyah, kemudian apa yang terjadi di Andalus. Orang-orang Eropah pada ketika itu, jika mereka nak sambung belajar, mereka sambung masuk universiti yang ditubuhkan oleh orang Islam. Kerana orang Eropah tak ada universiti. Mereka tak kenal lagi apa itu universiti, apa itu jamiah, apa itu sistem pengajian tinggi. Anak-anak orang kaya dan juga anak-anak raja, anak-anak royal, monarki daripada Eropah, jika mereka nak hantar anak mereka belajar sekolah tinggi, mereka akan hantar ke Andalus di bawah universiti yang dikelolakan oleh orang Islam. Kerana universiti yang tertua di dunia adalah didirikan oleh orang Islam di belah barat kita, iaitu di Tunisia, di Zaituna, ya, di Mesir, di Egypt, dan juga yang di Andalus itu pun lama. Di Andalus itu semua universiti yang orang Eropah tak pernah melihat, ya. Jadi apa yang mereka lihat, tamadun yang terbina, subhanallah. Tapi kerana percakaran orang-orang Islam antara satu sama lain, mereka berpecah antara satu sama lain, menyebabkan bangsa luar mengambil kesempatan dan peluang untuk attack mereka dan juga menjatuhkan kedaulatan Islam di bumi Andalus yang bertapak selama 800 tahun di bumi Andalus. Tapi selama 800 tahun ini, peradaban yang berasal daripada ilmu wahyu dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam telah muncul sebagai cendekiawan yang hebat, pemikir yang hebat, dengan pelbagai ilmu sains, ilmu botani, ilmu engineering, ilmu aviation. Ketika saya di Andalus, di Spain, di Spanyol itu, saya lalu sebuah jambatan. Nama jambatan itu Abbas Ibni Firnas. Masih ada lagi jambatan itu dibina oleh kerajaan moden, tetapi mereka namakan jambatan itu sebagai jambatan Abbas Ibni Firnas untuk mengenang bahawa lebih daripada 1000 tahun yang lalu, orang yang bernama Abbas Ibni Firnas inilah yang mereka prototype ataupun mereka model untuk buat kapal terbang. Yang mana dua beradik Wright itu yang membuat kapal terbang itu semua mengambil model yang asal yang dilakukan oleh Abbas Ibn Firnas. Dan banyak lagi alat-alat teknologi yang kita gunakan ini sebenarnya berasal daripada apa yang dirintis ataupun dibuat oleh orang-orang Islam pada zaman dahulu. Jadi ini suatu peradaban yang semuanya muncul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran yang membawa rahmat dan ilmu yang paling mahal yang dibawa oleh Rasulullah, seperti mana disebutkan oleh Ustaz Syed Putra tadi, dan bagaimana untuk fix up hati kita. Bagaimana untuk membina hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk pautkan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memahamkan kepada kita bagaimana hal ehwal jiwa kita, hal ehwal batin kita, hal ehwal qalbu kita. Apakah sifat-sifat hati yang patut ada dalam jiwa kita? Apakah sifat-sifat yang terpuji? Dan apakah akhlak yang mulia yang patut kita ada? Segalanya dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
dengan sedikit perkongsian ini Allah SWT kurniakan kepada kita suatu penghargaan kepada kelahiran yang agung yang Allah Ta'ala anugerahkan, yang telah hadiahkan sebagai rahmat buat sekalian alam untuk kita ikuti, untuk kita contohi setiap daripada juzuk dan juga bahagian kehidupan Rasulullah. Rasulullah pemaaf, maka kita menjadi insan yang pemaaf. Rasulullah bukan orang yang panas baran, maka kita latih hati kita untuk tidak menjadi orang yang panas baran. Rasulullah adalah insan yang tawaduk, maka kita belajar menjadi insan untuk menghancurkan ego kita, menghancurkan keangkuhan diri kita. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna akmalal mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa, atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya iman yang paling sempurna yang ada pada seorang mukmin adalah orang mukmin yang paling sempurna akhlak mulianya. Semakin kita berakhlak mulia, semakin sempurna iman kita. Dan untuk sempurna iman kita, kita kena cinta pada Rasulullah. Kerana Rasulullah mengatakan, tidak sempurna iman kamu kepada Allah jika aku tidak dicintai olehmu melebihi cintamu kepada dirimu, kepada anak-anakmu, kepada ibu bapamu, dan kepada seluruh manusia keseluruhannya. Dan untuk menimbulkan rasa cinta itu, kita kena banyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena lumrah. Apabila kita selalu sebut, kita akan jatuh cinta kepada orang yang kita sebut. Maka bila kita banyak selawat ke atas Rasulullah, maka kita akan jatuh cinta pada Rasulullah. Bila kita jatuh cinta pada Rasulullah, maka kita ingin mencontohi Rasulullah. Kita menyempurnakan iman kita dengan mencintai Rasulullah SAW, dan cinta itu dapat memperbaiki akhlak kita. Dan apabila akhlak kita berubah menjadi akhlak yang mulia, maka kita akan menjadi iman yang paling sempurna, yang akan dekat dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, dia yang paling dekat denganku di hari akhirat kelak. Dan siapa yang paling berakhlak mulia, dia akan berada paling dekat denganku, paling utama denganku di hari akhirat kelak. Dengan itu, selawat, akhlak dan iman, ia berkait rapat antara satu sama lain. Maka kita banyakkan selawat dalam kehidupan kita. Banyakkan selawat. Daripada banyak-banyak zikir, antara zikir yang patut kita banyakkan selawat, banyakkan dalam hidup kita adalah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kaji Al-Quran, apabila kita kaji hadis, kita akan jumpa satu kesimpulan. Kesimpulan akhir bahawa tidak ada zikir yang digalakkan oleh Rasulullah untuk diperbanyakkan melebihi zikir-zikir yang lain berbanding selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah yang paling dianjurkan dalam agama kita, dengan bantuan hadis Nabi SAW dan bantuan Al-Quran, bahawa ini satu-satunya zikir yang paling utama yang patut kita perbanyakkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita keberkatan dan jadikan kita orang yang hampir dan dekat dengan Rasulullah SAW, mendapat syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi kehidupan kita saki-baki kehidupan kita dengan penuh peningkatan terhadap cinta kepada Rasulullah SAW. Saki-baki umur kita untuk mencontohi dan juga mengikut sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan mata kita dimuliakan untuk memandang wajah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan keberkatan baginda Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.